Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada Dr. Suraya Hani binti Zakaria selaku pensyarah khusus GPPP 1092 Pengantar Pengajian Pendidikan. Nama saya Aina Insyira binti Muhammad Fadli dari kelas BM2 2 PPISMP Ambilan Jun 2023. Pada hari ini, saya akan mempersembahkan berkaitan elemen aspirasi dan hala tuju pendidikan. Diikuti guru berjiwa pendidik. Sebelum kita telusuri lebih lanjut berkaitan topik ini, mari kita lihat isi kandungan terlebih dahulu sebagai pendedahan awal tentang perkara yang akan kita ketahui. Baiklah, di sini kita akan mengetahui pengenalan terlebih dahulu berkaitan apa itu pendidikan. Yang kedua, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia terdapat juga 3 gelombang, 5 aspirasi sistem pendidikan negara, 11 anjakan dan tidak dilupakan juga ciri-ciri sahsia guru cemerlang dan kesimpulan apa yang kita akan dapat dalam persembahan ini. Apakah itu pendidikan? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, pendidikan membawa maksud perihal mendidik, iaitu memberi didikan, latihan ataupun ajaran. Menurut Aristotle, pendidikan bertujuan untuk memberi peluang kepada setiap warga negara mencapai kebahagiaan hidup. Pendidikan melatih individu mematuhi peraturan dan bertingkah laku baik dalam menguruskan negara. Tidak dilupakan juga, pendidikan sangat bersinonim dengan profesi guru sebagai tunjang utama merealisasikan pendidikan yang berkualiti untuk membentuk generasi yang unggul, yang berintelek dan bersahsia baik pada masa akan datang. Setelah mengetahui apa itu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dan juga objektif wujudnya Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, mari kita lihat inisiatif yang diambil untuk mencapai objektif tersebut. Di sini kita boleh lihat terdapat beberapa inisiatif yang diambil, iaitu kewujudan 3 gelombang, kewujudan 5 aspirasi pendidikan negara dan kewujudan 11 anjakan. Bagi gelombang yang pertama, ia bermula dari tahun 2013 sehingga 2015. Ia memberi penekanan terhadap kemahiran asas melalui penambahbaikan sistem dengan mempercepat perubahan kaedah pelaksanaan program. Gelombang pertama ini juga menekankan kaedah peningkatan kualiti pengajaran dengan meningkatkan kualiti guru sedia ada, meningkatkan kualiti kepimpinan sekolah dengan memperbaiki pendekatan pelantikan dan melatih pengetua ataupun guru besar. Di samping itu, gelombang pertama ini juga menekankan peningkatan kadar literasi bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan numerasi menerusi program pemulihan yang intensif. Bagi pelan tindakan yang dirancang dan perlu dilaksanakan untuk gelombang pertama ialah mengubah sistem dengan memberi sokongan kepada guru dan memberi fokus kepada kemahiran utama, standard kemasukan yang lebih tinggi bagi guru baru, melaksanakan satu base target ke semua sekolah untuk integrasi ICT dalam pembelajaran harian, mengukuhkan praktikum dalam program vocational melalui peningkatan kolaborasi dan sektor swasta, dan akhir sekali meningkatkan enrolment dan pelibatan ibu bapa serta menawarkan pendidikan vocational yang lebih baik untuk meningkatkan enrolment prasekolah dan sekolah menengah. Setelah menelusuri gelombang pertama, mari kita lihat pula kepada gelombang yang kedua. Gelombang kedua diwujudkan dan dilaksanakan bagi mempercepat perjalanan perubahan kepada semua inisiatif yang bermula semasa gelombang pertama untuk disejajarkan dengan inisiatif dalam gelombang kedua. Antaranya, pergerakan ke semua 410,000 guru dan 10,000 pengetua atau guru besar kepada pakej kerjaya baru dan penstrukturan semula kementerian. Selain itu, kurikulum standard sekolah rendah dan menengah yang disemak semula juga akan diperkenal dalam usaha menyesuaikan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk maju dengan perkembangan ekonomi dunia hari ini. Berdasarkan gelombang kedua, maka wujudlah pelan tindakan yang dirancang dan perlu dilaksanakan, iaitu memacu peningkatan sistem,
menyediakan kemajuan berdasarkan kompetensi dan prestasi serta menambah baik latihan pra-perkhidmatan untuk memugarkan profesyen keguruan serta mengukuhkan program untuk kumpulan berkeperluan khusus seperti orang asli dan kumpulan minoriti lain, pintar, cerdas dan berkeperluan khas. Tidak dilupakan juga, pelan yang seterusnya ialah memperluas tawaran pendidikan vokasional melalui perjanjian pelaksanaan dengan pembekal pendidikan vokasional swasta. Setelah menelusuri gelombang yang kedua, mari kita lihat pula gelombang yang ketiga. Gelombang ketiga diwujudkan berfokus kepada anjakan ke arah kecemerlangan dengan peningkatan keluasan operasi di mana pada permulaan gelombang ini, semua guru dan pengetua atau guru besar perlu menunjukkan prestasi melebihi standard minimum. Seterusnya, gelombang ketiga ini juga menekankan usaha meningkatkan keluasan operasi untuk memupuk budaya kepimpinan rakan sejawat bagi pembangunan kecemerlangan profesionalisme. Tidak dilupakan juga, gelombang ketiga, kebanyakan sekolah akan diajak kepada model pengurusan berasaskan sekolah dan membangunkan model kejayaan sekolah berdasarkan inovasi dalam pengajaran. Gelombang ketiga ini mengakibatkan pihak sekolah akan melaksanakan operasi secara kendiri dengan PGB, akan memimpin dan memupuk budaya kepimpinan dalam kalangan pemimpin pertengahan di sekolah yang terdiri daripada kanan, ketua panitia dan guru kanan mata pelajaran. Akhir sekali, gelombang ketiga ini juga diwujudkan untuk membangunkan sistem pengekalan kemajuan kendiri yang mampu untuk mencetus inovasi dan meningkatkan pencapaian ke tahap yang lebih cepat. Baiklah, mari kita lihat pula pelan tindakan yang dirancang dan perlu dilaksanakan untuk gelombang yang ketiga. Antara pelan tindakan yang dirancang dan perlu dilaksanakan ialah menganjak ke arah kecemerlangan melalui peningkatan tadbir urus kendiri, melaksanakan program dan inovasi ICT bagi kumpulan berkeperluan khusus di seluruh negara untuk meningkatkan standard pembelajaran. Selain itu, mengukuh dan mentransformasi kementerian melalui pengukuhan kemajuan kerjaya bagi pegawai pada peringkat kementerian dan mengkaji semula struktur sekolah untuk menentukan keperluan bagi mengoptimumkan laluan dan pilihan. Dan tidak dilupakan juga meningkatkan inovasi dan pilihan bagi meningkatkan kemahiran berbahasa dalam bahasa Malaysia. Berdasarkan pelan pembangunan pendidikan Malaysia, kita telah lihat dari segi 3 gelombang. Mari kita lihat pula 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Berdasarkan paparan ini, terdapat 5 aspirasi yang kita boleh lihat iaitu aspek kepada kejayaan, kualiti standard antarabangsa, memupuk perpaduan dalam kalangan murid, pelaksanaan berkecekapan tinggi dan equity untuk semua murid. Mari kita lihat aspek kepada kejayaan. Setiap kanak-kanak di Malaysia tanpa mengira latar belakang, sosioekonomi dan kelompok etnik mempunyai hak untuk mendapat akses yang sama kepada pendidikan berkualiti. Di samping itu, setiap individu harus diberi peluang yang sama untuk mendapat pendidikan dan hak memilih jenis sekolah untuk belajar tanpa mengira latar belakang status ekonomi, sosial, keistimewaan, jantina, kaum atau agama. Aspek kepada kejayaan ini telah menyebabkan kementerian berhasrat untuk mencapai 100% enrolment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas menjelang tahun 2020. Di dalam aspek kepada kejayaan ini, kerajaan telah mengetengahkan bahawa murid di kawasan luar bandar dan pedalaman serta kelompok minoriti haruslah diberi kemajuan pendidikan. Murid yang mempunyai risiko tercicir perlu dibantu menerusi pelbagai inisiatif, merangkumi pelbagai bantuan kewangan dan kemudahan fizikal, bimbingan motivasi dan kaunseling ibu bapa dan murid bagi mengekalkan mereka dalam sistem pendidikan.
Aspirasi sistem pendidikan negara yang seterusnya ialah kualiti standard antarabangsa. Pentaksiran di peringkat antarabangsa menunjukkan prestasi murid Malaysia semakin merosot. Bagi mencapai hasrat untuk setanding dengan pencapaian di peringkat global, sistem pendidikan Malaysia perlu menyediakan penambahbaikan prestasi yang lebih hebat berdasarkan tanda aras sistem pendidikan negara lain mengikut standard antarabangsa. Penambahbaikan prestasi ini termasuk standard untuk bidang seperti matematik, sains dan bahasa Inggeris serta kemahiran berfikir aras tinggi seperti aplikasi, penaklukan dan penyelesaian masalah. Melalui aspirasi kualiti pendidikan ini, dalam tempoh 15 tahun, Malaysia berhasrat untuk berada dalam kalangan negara sepertiga teratas dari segi prestasi berdasarkan penilaian antarabangsa seperti TIMSS, TIMSS dan PISA PISA. Bagi mencapai aspirasi ini, murid perlu berkeupayaan menakun, membuat unjuran dan mengaplikasi pengetahuan secara kreatif dalam pelbagai situasi di samping mempunyai ciri-ciri kepimpinan untuk berupaya bersaing di peringkat global. Tahap keberhasilan murid dan amalan pembelajaran akan diselaraskan mengikut standard yang digunapakai oleh sistem pendidikan berprestasi tinggi. Di sini kita boleh lihat data berkaitan PISA pada tahun 2018 dan juga tahun 2022. Aspirasi yang seterusnya ialah equity untuk semua murid. Menjelang tahun 2020, pendidikan Malaysia mensasarkan 50% pengurangan dalam jurang pencapaian dengan merapatkan jurang sosioekonomi antara bandar dengan luar bandar dan gender. Sistem pendidikan juga menyediakan akses kepada laluan alternatif yang menarik seperti pendidikan vokasional untuk menyediakan peluang kepada murid yang mempunyai pelbagai minat dan kebolehan bagi mengembangkan bakat mereka. Murid akan mempunyai pembelajaran yang kaya dari segi akademik dan bukan akademik supaya mereka boleh berjaya dalam kehidupan. Lebih banyak projek berasaskan komuniti dan aktiviti rentas sekolah akan dilakukan bagi memupuk interaksi dengan individu dari semua latar belakang. Murid akan mempunyai lebih banyak peluang untuk belajar pada kadar kendiri dan minat mereka dalam aliran akademik, vokasional dan teknikal. Murid-murid berkeperluan khas, murid pintar cerdas dan berbakat, kumpulan peribumi dan minoriti juga tidak dipinggirkan dalam memberikan mereka peluang kesaksamaan pendidikan. Aspirasi yang selanjutnya ialah memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Sekolah merupakan tempat yang terbaik dalam usaha memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat kerana murid menghabiskan lebih 1/4 daripada masa mereka berusia 7 hingga 17 tahun. Interaksi dengan individu dari pelbagai latar belakang sosioekonomi, agama dan etnik, murid belajar memahami, menerima dan menghargai kepelbagaian. Perkongsian nilai, pengalaman dan menghargai kepelbagaian akan mewujudkan kesefahaman tolak ansur antara satu sama lain. Kesefahaman yang terbina akan menjalin perpaduan seterusnya membentuk identiti nasional. Memupuk perpaduan dalam kalangan murid merupakan komponen penting dalam konteks sosial Malaysia yang unik dan kaya dengan kepelbagaian. Perpaduan menjadi faktor utama dalam merealisasikan masyarakat yang terdiri daripada individu seimbang dan harmoni seperti yang dihasratkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Yang terakhir iaitu pelaksanaan berkecekapan tinggi. Dalam usaha mencapai aspirasi sistem pendidikan, pelaksanaannya akan dijalankan secara lebih bertanggungjawab dan akan menekankan penggunaan bajet yang diperuntukkan dengan lebih cekap dan berkesan bagi memaksimalkan keberhasilan murid. Sistem yang disediakan untuk sumber dan sokongan kepada sekolah memainkan peranan penting dalam menentukan tahap prestasi sekolah yang membolehkan guru dan pengetua atau guru besar memberi tumpuan kepada aktiviti utama penyampaian pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Oleh itu, kebolehan sistem untuk mengagihkan, menggunakan dan mengurus peruntukannya amat penting untuk membolehkannya menyokong sekolah mencapai tahap prestasi yang diharapkan. Setelah mengetahui 5 aspirasi sistem pendidikan negara, mari kita lihat
Anjakan 11. Anjakan 11 diwujudkan bagi mencapai aspirasi yang dihasratkan oleh Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM). Telah menggariskan 11 anjakan yang dijadikan tunjang kepada transformasi sistem pendidikan negara. Setiap anjakan perlu memberi impak kepada sekurang-kurangnya satu daripada 5 keberhasilan sistem, iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Di sini kita boleh lihat anjakan 11 yang tertera di dalam gambar ini, di mana anjakan 1 menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Anjakan kedua memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dan digalakkan mempelajari bahasa tambahan. Anjakan ketiga melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Anjakan keempat mentransformasikan profesion keguruan menjadi profesion pilihan. Anjakan kelima memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Dan anjakan keenam mengupayakan JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Manakala anjakan yang ketujuh memanfaatkan teknologi maklumat komunikasi (TMK) bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Anjakan ke-8 mentransformasikan kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian. Anjakan ke-9 bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Anjakan ke-10 memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Dan anjakan yang terakhir, anjakan ke-11 meningkatkan ketelusan untuk kebertanggungjawaban awam secara langsung. Baiklah, mari kita lihat pula sahsiah guru cemerlang. Apakah itu sahsiah guru cemerlang? Apakah ciri-ciri sahsiah guru cemerlang yang boleh kita mengetahui? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, sahsiah didefinisikan sebagai kepribadian atau peribadi. Sahsiah atau personality merupakan satu konsep yang menggambarkan kepribadian seseorang individu. Sahsiah ialah panduan sifat fizikal, mental, emosi, nilai dan tingkah laku seseorang individu sebagaimana dilihat oleh individu lain yang dinyatakan oleh Coleman pada tahun 2009. Dalam konteks perguruan, ciri-ciri personaliti yang positif seperti baik, sesuai, berkesan dan mulia merujuk kepada sahsiah yang perlu ada pada seseorang guru. Sahsiah guru yang cemerlang akan memperlihatkan tingkah laku dan sifat-sifat peribadi yang positif sebagaimana dilihat oleh orang lain di samping memiliki pengetahuan dan kemahiran pengajian profesional. Setelah menelusuri apakah itu sahsiah, mari kita lihat ciri-ciri sahsiah guru cemerlang. Di sini kita boleh lihat ada beberapa ciri-ciri, iaitu konsepkan diri positif, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan amanah, dedikasi, bersikap terbuka, penyayang, penampilan dan keterampilan. Konsepkan diri positif membawa maksud individu yang percaya dan yakin akan keupayaan diri sendiri, mempunyai minat yang baik dan objektif serta tidak terlalu sensitif. Mereka sering melihat diri mereka sebagai orang yang cemerlang. Kajian membuktikan bahawa individu yang berasa yakin dan ceria akan lebih produktif serta lebih berkesan hanya apabila dia mampu melihat dirinya berkeupayaan dan berkebolehan. Antara ciri-ciri konsep yang perlu dimiliki oleh seorang guru terdiri daripada sikap menghargai, berpuas hati dengan diri dan pencapaiannya, murah hati, mudah berkawan dan memuji orang lain. Nah, ciri sahsiah guru cemerlang yang kedua ialah berakhlak mulia. Seorang guru yang berakhlak ialah pendidik yang mempunyai integriti yang tinggi di samping mematuhi nilai dan etika keguruan. Guru yang penyabar sentiasa tekun mengajar muridnya terutama yang dilihat ketinggalan atau kurang memahami. Guru juga harus bersabar apabila berhadapan dengan kerenah murid yang mampu memendam perasaan marah. Misalnya, ketika memarahi murid, guru perlu bertindak waras dan tidak melampaui batas yang dapat menimbulkan masalah. Ciri yang seterusnya ialah bertanggungjawab dan amanah. Guru yang melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan sentiasa memastikan tugas dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Mereka juga sentiasa amanah dalam tugas sebagai seorang guru mahupun penjawat awam serta sebagai individu dalam masyarakat.
Guru yang bertanggungjawab dan beramanah akan menepati masa untuk masuk ke kelas, melaksanakan tugas yang diarahkan dengan baik serta tidak menyalahgunakan kuasa dan kedudukannya. Guru yang bertanggungjawab dan amanah tidak akan cuai dalam pengurusan masa dengan tidak menggunakan masa pejabat untuk kegunaan peribadi. Ciri sosial guru cemerlang yang seterusnya ialah berdedikasi. Seseorang guru yang benar-benar berdedikasi tidak akan melihat tugas mendidik, mengajar dan mengurus sebagai satu beban. Sebaliknya, sentiasa bersedia menerima tugas dan tanggungjawab tanpa banyak soal jawab atau remutan. Guru yang berdedikasi sentiasa ikhlas dan sabar ketika mengajar, terutamanya kepada murid yang lemah tanpa mengabaikan murid lain. Mereka sanggup berkorban masa, tenaga dan wang demi komitmen mereka terhadap profesi perguruan. Mereka juga berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran sepanjang masa. Seorang guru yang bersahsiah cemerlang haruslah mempunyai sikap yang terbuka. Guru yang cemerlang mengamalkan sikap terbuka dan memandang positif terhadap semua murid. Guru sentiasa beranggapan semua murid mampu berubah bagi mencapai kemajuan apabila diberi peluang dan selik akal yang sewajarnya. Guru yang bersikap terbuka akan memahami dan bertimbang rasa terhadap setiap pendapat yang dikemukakan oleh murid. Situasi penerimaan murid tanpa syarat ini jelas dapat dilihat apabila guru menunjukkan sikap tidak berat sebelah atau pilih kasih serta sentiasa bersedia mendengar dan menerima pandangan murid. Seterusnya, seseorang guru haruslah mempunyai sifat penyayang. Antara ciri guru penyayang termasuklah bersedia menjaga kebajikan murid dengan mengambil tahu masalah murid, membina hubungan mesra antara guru dengan murid dan berlemah lembut dengan murid. Guru yang tidak pilih kasih, prihatin dan turut mengambil berat akan masalah dan masa depan muridnya akan memberi kesan yang mendalam dalam jiwa murid. Murid yang terasa disayangi akan dapat memberikan tumpuan pada pembelajarannya kerana kasih sayang ialah elemen yang penting dalam perkembangan sosial dan emosi seseorang murid. Tingkah laku, tutur kata dan perbuatan guru yang menggambarkan sifat penyayang akan dapat membantunya melaksanakan tugas dengan lancar dan berkesan. Selanjutnya, penampilan juga memainkan peranan yang penting dalam membentuk personaliti seseorang guru. Guru perlu menjaga penampilan disebabkan 3 tujuan utama, iaitu menjaga kredibiliti profesi perguruan, mengundang rasa hormat daripada sesiapa sahaja yang berurusan dengan guru dan membina identiti guru yang efektif. Guru perlu memiliki ciri-ciri penampilan yang sesuai sebagai seorang guru. Guru seharusnya mematuhi etika berpakaian yang disarankan oleh kementerian. Baiklah, ciri sosial guru yang cemerlang yang terakhir ialah keterampilan. Seorang guru harus menguasai pengetahuan dan kemahiran yang tinggi dalam bidang pengajaran dan pembelajaran. Hal ini bermakna guru menguasai ilmu kandungan mata pelajaran atau kursus yang diajar dengan baik di samping kemahiran pedagogi. Guru juga harus menyesuaikan pengajaran untuk memenuhi keperluan setiap individu muridnya. Dengan demikian, peluang pengajaran yang sesuai dengan murid yang mempunyai pelbagai keperluan mesti diwujudkan. Secara keseluruhannya, sebagai seorang pendidik, kita seharusnya menjalankan tanggungjawab dengan ikhlas, integriti dan beramanah. Kerana pendidikan bukan sekadar mendedahkan kita terhadap teori pembelajaran, malah kemahiran insannya dan kerohanian juga diajar bagi membentuk kepribadian yang unggul. Kita seharusnya berusaha bagi mengecapi elemen aspirasi dan hala tuju pendidikan supaya kualiti pendidikan negara kita terkenal di pesada dunia. Baiklah, sampai di sini saja persembahan saya. Sekian, terima kasih.